Baik, kita sambung kitab Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid bagi Syekh Ahmad Al-Fatani. Saya bacakan yang rumi. Sambung muka surat 19. Tuan-tuan yang ada boleh semak, yang tak ada dengarlah. Masih lagi bab iradah. Dan tiada harus, yang ini haram baginya, yang ini bagi seseorang redha dengan maksiat, redha dengan dosa. Maksiat tu maknanya dosa, dari sudut keadaannya yang tertegah itu, sekalipun ia dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Satu orang buat dosa, memang Allah Ta'ala yang kehendaki, Allah yang takdirkan, Allah yang gerakkan maksiat tu, dia buat dosa tu. Tetapi tiada harus, ini haram, seorang itu redha atas sudut membuat keadaan yang tertegah. Maknanya kena bertaubat. Jangan tak apalah, dah Allah takdirkan, tak apalah, tak boleh. Dalam hati kita mesti ada rasa menyesal. Mesti taubat, wajib taubat. Dalam kitab-kitab tauhid yang lebih dalam disebutkan rukun taubat. Taubat itu macam mana cara taubat? Senang je ustaz, kita sembahyang sunat taubat. Sembahyang sunat taubat itu salah satu jenis sembahyang sunat. Tetapi sudahkah dinamakan bertaubat? Belum. Kata ulama tauhid, seseorang yang nak bertaubat mesti 3 rukun taubat. Taubat ada rukun, rukunnya ada 3. Seperti mana sembahyang ada rukun, taubat ada rukun. Yang pertama rukunnya itu dalam kitab Aqidatun Najin, bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Yang pertama rukun taubat, menyesal. Hati mesti ada rasa menyesal. Ya Allah, kenapalah aku buat sekian-sekian? Mesti ada menyesal. Tak ada menyesal, tak sah taubatnya. Ustaz jangan tuduh-tuduh. Saya pun tak tahu, saya pun tak tuduh. Ini masing-masing. Masing-masing lah, semak diri masing-masing. Mesti ada menyesal. Satu, menyesal tu maknanya tahulah kita buat dosa. Masalahnya tak tahu yang benda tu kita buat tu dosa lah. Satu lagi masalah. Jadi nak tahu dosa ke tak dosa pun dengan ilmu, belajar. Zaman sekarang orang tak tutup aurat, itu dosa besar. Mana biasa perempuan ustaz? Ya, perempuan. Lelaki pun ada juga. Perempuan asal tak pakai tudung, ya tak menutup aurat. Lelaki pun ada juga yang tak menutup aurat kan. Kemudian zaman sekarang ada juga, ni bukan cerita orang lain lah, dalam keluarga saya sendirilah. Ya ustaz, iya. Maknanya ustaz, keluarga ustaz bukan sempurna sangat lah. Tidak, siapa cakap keluarga saya sempurna? Tidak. Wah, matang-matang saya ustaz, keluarga saya semua sempurna. Tidak. Ya tak? Kita ambil intibar daripada Nabi-Nabi. Tak semua Nabi-Nabi isterinya tu ngikut. Tak semua. Maknanya dekat situ Nabi ni kekasih Allah, pesuruh Allah, Rasul Allah, pesuruh Allah pun ada isteri, anak yang tak ikut. Apatah lagi kita, orang biasa. Baik. Yang pertama menyesal, balik semula. Yang jauh sangat begini, lupa balik asal nanti. Jadi yang pertama rukun taubat, menyesal, mesti ada menyesal. Tak tahu dosa tak dosa, kena belajar. Tanya, ustaz, saya buat sekian-sekian, saya tak sembahyang fardu, dosa tak dosa? Dosa besar. Saya tak tutup aurat, dosa besar. Saya tak belajar tauhid, fikih, tasawuf, dosa besar. Semua dosa besar saya, taubat ajalah. Saya ni kalau dikira semua ustaz sebut ni, saya banyak betul dosa besar saya ni. Ya, taubat. Itu bagus, orang sedar ada buat dosa besar ke tak. Satu, sedar dia ni nak tahu ada buat dosa ke tak. Yang kedua, dia nak tahu yang dia buat tu dosa ke tidak. Kalau yang tak sedar, tak sedar, satu, dia tak tahu dia benda tu dosa. Yang kedua, tak ada niat nak sedar tu. Tak ada niat nak sedar. Alhamdulillah min dzalik. Baik, kita doakanlah mudah-mudahan dia taubat, menyesal. Yang kedua, berazam ataupun tidak membuat dosa yang dia nak taubat tu ketika dia nak bertaubat. Katalah dia nak bertaubat daripada dosa minum arak.
Jangan masa taubat tu, ya Allah aku menyesal aku minum arak, guk minum arak. Tak boleh. Tak boleh. Nak taubat masa tu, jangan minum arak masa tu. Habis lepas taubat baru minum arak boleh tak Ustaz? Pun tak boleh juga. Okay? Jadi jangan buat dosa ketika nak taubat. Yang kedua, rukun yang kedua. Rukun berzina, rukun berzina. Zina ada rukun. Dosa berzina. Nak bertaubat daripada berzina, menyesal, ya Allah mengapalah menyesal. Tengah berzina ni nak bertaubat, tak boleh. Kena tinggalkan dulu. Yang ketiga, rukun taubat, berazam, berniat tak nak buat dosa tersebut lagi. Berniat atau berazam tak nak buat dosa tersebut lagi. Itu 3 rukun taubat. Kalau ada, menyesal, tak buat ketika bertaubat, dan niat tak nak buat lagi. 3 ni selesailah taubat. Walaupun tak sembahyang sunat, taubat. Itu kalau dosa sendiri-sendiri. Kalau ada berkaitan dengan manusia, contohnya berbohong, contohnya mengumpat, contohnya memfitnah, ya tak? Kalau sekarang ni mengumpat ni ditukar istilah apa? Membawang. Bila membawang dah tak ada, perkataan mengumpat tu dah tak ada, jadi rasa macam tak dosa. Dulu tukar apa? Gosip. Lagi tukar apa lagi? Macam-macam lah perkataan nak diselindungkan perkataan mengumpat tu, ditukar perkataan lain. Jadi macam rasa tak mengumpat. Dalam bab tasawuf ni, bab tasawuf, amalan hati, amalan lidah. Kalau kita sebut keburukan orang lain, keburukan si A, kita cerita kepada si B, keburukan tu memang si A buat, memang nampak dengan mata kepala kita sendiri, contohnya, itu dah dikira mengumpat. Kalau kita cerita perkara buruk yang belum tentu lagi si A buat, kita main agak-agak aje, itu kalau betul dia tak buat, dikira fitnah lagi besar daripada mengumpat. Dua-dua ni dalam istilah membawang ada. Jadi hati-hati. Kadang-kadang saya rumah kan, kalau tengok Facebook, media sosial lah, Facebook ke apa, berita ke, berita televisyen ke, berita surat khabar ke, scroll tengok tajuk berita tu kan, sekian-sekian, dijatuhi hukuman sekian-sekian akibat kesalahan sekian-sekian. Kalau tak sedar tu kita, tak patut betul lah orang ni, kenapa lah gini bual ni, tengok ni ada ke patut gini-gini. Itu memang dia buat kan, dah jatuh kesalahan kan, dah jatuh hukuman, maknanya memang betul lah tu, terbukti itu keburukan dia tu. Empat tu. Kalau tak terbukti lagi baru dituduh, belum terbukti lagi buat salah, itu lagi bahaya, takut jadi fitnah. Jadi macam mana caranya? Habis tak boleh baca berita ke Ustaz? Tak boleh tengok berita, tak boleh baca apa Facebook. Boleh, tapi dengan syarat jadikan pengajaran ataupun jadikan doa. Baca tu kan, ya Allah, akhir zaman yang kesian. Mudah-mudahan kita tak jadi macam ni lah. Kita pun doakanlah supaya dia taubatnya, ya. Barulah jadi selamat. Jadi mulai hari ni kalau baca apa nama ni, keburukan orang, kita jadikan sebagai pengajaran, kita ambil iktibar. Semoga kita tak jadi macam ni, kalau nak cerita dengan orang lah. Dalam hati sendiri pun cakap macam tu, mudah-mudahan ya Allah tak jadi macam ni. Dan doakan ya Allah mudah-mudahan dia dapat hidayat, bertaubat daripada dosa. Baik, sambung. Jadi kalau dosa dengan manusia tadi, kena tambah rukun yang keempat, minta maaf kepada orang yang kita buat dosa tersebut. Kalau kita mencuri hak dia, kita wajib pulangkan. Masalahnya kalau kita mengumpat ni macam mana? Kena minta maaf dengan dia. Kita pun tak tahu dia tu siapa, rumah dia kat mana. Nak ke kita datang, katalah kena hukuman masuk penjara kan, pergi penjara, kenapa saya nak melawat ni, saya nak minta maaf pasal saya mengumpat dia ni. Gagak pegawai penjara bagi tak tahulah. Lain macam jawab ni, minta maaf. Tak boleh, tak boleh.
Kalau andai kata tak boleh nak minta maaf macam mana, ataupun kita boleh jumpa tapi takut berlaku lebih buruk. Contoh nama Man sempena hari yang mulia ini. Hari apa? Hari raya dah lepas ni, Muharram tak lama lagi. Bolehlah Muharram. Sempena hari yang mulia. Bulan Muharram dia tak ada nak masuk. Jadi sempena bulan hari mulia ini, aku nak minta maaf lah. InsyaAllah boleh. Itulah aku nak cakap ni, apa kesalahan aku ni, harap kau redha lah, insyaAllah. Aku sebenarnya curi duit kau. Alah, biasalah, muda-muda dulu kita. Berapa banyak? Dalam sejuta. Sejuta? Pulang balik RM1, RM2 boleh lah. Sejuta minta maaf. Patutlah, mana aku cari tak jumpa-jumpa sejuta duit, contoh lah kan. Jadi bergaduh ataupun jadi keburukan yang lebih teruk. Maka tatkala tu kita tak digalakkan minta maaf, tetapi kita hendaklah istighfar untuk dia. Istighfar untuk dia. Macam mana tu Ustaz? Istighfar macam mana? Macam biasa, astaghfirullahalazim, aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian niat, ya Allah, istighfar ni aku niatkan untuk si fulan, aku ada curi duit dia 1 juta. Kau curi duit dia 1 juta, jangan istighfar sekali je, sejuta jugalah. Dengan harapan mudah-mudahan di akhirat nanti, apabila dia menuntut di akhirat, tapi dekat akhirat dia dah tak tuntut duit dah. Dekat akhirat dia dah tak tuntut duit, RM1 pun dia tak nak, 1 sen pun tak nak. Aku nak pahala engkau. Pahala aku dah habis dah. Dah habis, tak apalah, aku punya dosa banyak ni, aku bagi kat engkau. Ya tak? Jadi dengan harapan mudah-mudahan di akhirat dia memaafkan kita, tidak ambil pahala kita, tidak berikan dosa dia kepada kita, sebab kita istighfarkan untuk dia dekat dunia. Tak? Duit lagi apa? Kemarin aku dah kacau bini kau lah. Lagi kan yang besar-besar lah, macam ni Ustaz, kalau saya minta maaf ni Ustaz, confirm ni perang dunia ketiga. Kalau macam tu istighfar lah untuk dia. Baik, sambung. Kalau ada dosa meninggalkan sembahyang pula, walaupun itu dosa dengan Allah Ta'ala, tak cukup 3, menyesal, buat sembahyang, dirikan sembahyang, kemudian berniat, berazam untuk tak tinggalkan sembahyang. Kena tambah yang keempat, qada sembahyang. Itu hutang dengan Allah Ta'ala, wajib qada sembahyang. Ustaz, banyak Ustaz, bukan sikit, lagi banyak lagi wajib bayar. Hutang dengan manusia dia wajib bayar, lagi hutang dengan Allah Ta'ala. Ustaz, ginilah Ustaz mungkin tak tahu berapa banyak yang saya tinggalkan sembahyang. Saya ni umur dah 60, minta maaf ni bukan orang sini, tempat lain, bukan negara Malaysia, tak planet mana tak tahu. Contoh, saya ni Ustaz umur 60 ni baru sembahyang Ustaz. Contoh, sejak saya lahir memang tak sembahyang. Sejak saya balik sampailah umur 60 ni, kira tak sembahyang lah Ustaz. Kalau sembahyang pun kadang subuh je, ataupun nak dekat nak kahwin tu, saya rajinlah sembahyang, tunjuk kat bapak mertua, mak mertua. Apa lagi? Adalah, tapi tak penuh. Ada lompang-lompang, selam belum, wongak. Jadi 60 ni baru cukup 5 Ustaz, 5 waktu. Itu pun baru nak berlatih-berlatih sembahyang sunat. Baik, kalau macam tu tak apa, hutang tetap hutang. Hutang tak Ustaz, tetap hutang juga. Macam mana tu Ustaz, saya dah tak larat ni. Macam ni cara dia. Awak kira daripada balik, katalah umur 13 tahun, kebiasaan umumnya 13 tahun lelaki, sampai umur 60. Kalau nak senang kira, katalah awak mula sembahyang umur 57 ataupun 63 lah, senang kira kan. Jadi 50 tahun awak tak sembahyang. 50 tahun, satu hari 5 waktu, ataupun tak payah satu hari 5 waktu, 1 tahun 365 subuh, 365 zuhur, 365 asar, 365 maghrib, 365 isyak. Setahun kalikan dengan 50. Masing-masing kena kalkulator kan, kira sendirilah. Contoh, awak dia kata awak kira dah kira. Subuh katalah contoh, ni saya tak kira.
Subuh 1000, zuhur 1000, asar 1000, maghrib 1000, isyak 1000. Terus padam. Tapi dah ada niat nak qada tak apa. Terus padam. Ustaz ni nampak tak sempat dia nak qada. Ustaz cerita dia punya sembahyang nak ganti, padam dah, jalan terus. Andai kata dia dah ada niat nak qada sembahyang, tapi masa tu belum buat pun, padam, jalan terus, meninggal dunia. Dek kerana banyaknya nak diganti tu, terperanjat. Orang Jawa kata kakiat. Ini ada 1000 subuh. Kakiat. Sikit jantung pula. Baik. Dia ada niat untuk qada, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kalau tak meninggal dunia, dia mulakan qada. Macam mana nak qada Ustaz? Dalam kitab Sabilul Muhtadin Littafaqquhu fi Amriddin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama Banjar, Banjarmasin. Wajib qada sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur dengan segera, sepanjang masa, makna 24 jam. Robot pun tahu rehat dah Ustaz. Takkan 24 jam. Kecuali belum habis Ustaz. Belum. Kecuali qada hajat. Qada hajat tu paling kecil paling besar. Perkara-perkara wajib yang lain, contoh hak isteri, mencari nafkah, berbelanja, dan perkara-perkara wajib yang lain, rehat, tidur, itu juga termasuk. Selain waktu itu, wajib mengqada segala sembahyang-sembahyang yang pernah ditinggalkan tanpa uzur, tanpa ada sebab. Jadi cara nak qadanya yang paling senang lah. Yang paling senang, lepas sembahyang subuh, qada subuh. Lepas sembahyang zuhur, qada zuhur. Lepas sembahyang asar, qada asar. Lepas sembahyang maghrib, qada maghrib. Lepas sembahyang isyak, qada isyak. Nak lagi bagus, waktu orang sembahyang sunat subuh tu, awak sembahyang qada subuh. Lepas subuh kan qada lagi. Orang sembahyang duha, awak qada lagi. Sebelum zuhur orang sembahyang qabliyah zuhur, awak sembahyang qada zuhur. Lepas zuhur orang sembahyang ba'diyah zuhur, awak sembahyang qada zuhur lagi. Tapi catatlah, tulis. Kalau tulis kat buku hilang, kat handset tu ada notes tu, tulis 1000 subuh, 1000 zuhur dan sebagainya. Dah qada potong 1, jadi 999 subuh. Kuranglah juga kan. Walaupun 1 kurang juga sikit-sikit. Boleh tak Ustaz saya nak qada subuh je dulu? Boleh. Yang penting qada. Pasal subuh 2 rakaat. Subuh je qada. Tapi Ustaz saya malulah, takut saya sembahyang sunat subuh kan, sembahyang qada subuh kan ada doa kunut. Orang lain sembahyang sunat tak ada angkat tangan, saya rakaat kedua ada angkat tangan pula ni. Nanti orang tahu Ustaz, malu Ustaz. Jadi ambillah apa nama ni, kunut yang paling ringkas, dipanggil kunut pendek. Kunut pendek Ustaz, saya pernah dengar kunut pendek ni dalam cerita orang nak kahwin. Pak Qadi tanya, awak ni pengantin lelaki tanggungjawab besar kunut subuh pandai kunut subuh. Pandai imam, pandai. Imam nak kunut panjang ke kunut pendek? Dia tanya, siap ada kunut panjang kunut pendek? Ya imam. Kunut pendek lah dulu, tengok mana pendeknya sikit dulu kan. Kunut pendek je mak. Baik. Kunut dah kunut pendek. Kunut panjang lah, mengetahui kunut panjang betul. Kunut panjang lah, baik. Tarik nafas. Kunut macam azan pula. Panjang pula tu. Panjang betul kunut awak macam ni orang nak nikah. Balik semula, balik belajar kunut dulu. Taklah macam tu, biasa tak alau. Dia balik belajar kunut. Itu mainan-mainan orang yang tak belajar kunut panjang kunut pendek. Kalau yang belajar kunut memang ada yang panjang, ada yang pendek. Kunut yang sederhana yang kita selalu baca, kunut subuh, Allahumma hdini, kalau berjemaah Allahumma hdina fiman hadait hingga akhir.
Kalau panjang, tambahkan kunut nazilah yang kita baca sekarang ni zaman COVID-19 ni, untuk mengelak mengelakkan wabak ni kan. Tambah kunut Sayyidina Umar nama dia, kunut nazilah itu panjang ditambahkan. Kunut pendek paling kurang mesti ada satu doa dan satu sana, satu pujian. Allahumma ghfirli ya Ghafur. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah aku, itu doa. Ya Ghafur, wahai yang maha pengampun, itu sana, puji-pujian. Lepaslah, cukuplah yang dinamakan kunut. Jadi awak sembahyang qada subuh tu tadi, nak mengelakkan malu orang tahu awak qada subuh, rupa-rupanya banyak tinggal sembahyang. Ingat, baru datang masjid aja, baru sembahyang. Tak nak macam tu kan. Jadi itulah caranya untuk mengelakkan malu lah. Kalau awak tak malu, yang bagusnya macam ni. Kau tak subuh ke? Kau banyak tinggalkan sembahyang semua. Aku bukan macam kau sejak lahir dah sembahyang. Aku dulu aduha-huha. Tak? Ngaku dan yang nanya tu pun sama. Cuma dia tak kotak aja. Oh iyalah, sebenarnya aku pun ada kotak juga, tak kotak lagi. Jom kita sama-sama. Kotak sama-sama, tak? Baik. Tentang kalau dosa meninggalkan sembahyang fardu. Andai kata meninggal dunia sebelum habis 1000 subuh, 1000 apa semua tu, tak habis kotak, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima niat kita, usaha kita nak kotak sembahyang. Baik. Sambung sini. Tak masuk ni tauhid. Baik, jangan reda, jangan kita reda, suka dengan maksiat tu. Apatah lagi kalau kita berbangga dengan maksiat. Jangan kita berbangga dengan maksiat yang kita pernah buat. Nak nasihat orang muda, contoh kan, kau ngempit tak baik ngempit ni. Itulah bang, kau jangan jadi macam aku lah. Kenapa bang? Aku dulu lagi hebat daripada kau. Kau mengempit apa motor kan? Aku mengempit kereta ke? Wah, lagi dahsyat. Aku lagi hebat. Bangga, ada unsur bangga. Itu dosa. Bangga dengan dosa itu satu dosa. Jadi jangan. Nak nasihat, kita nasihat aja lah. Jangan rugi umur kita ni. Baik, sambung. Kerana redha dengan maksiat itu adalah maksiat, redha dengan dosa itu adalah dosa. Dan wajib redha dengan maksiat dari sudut keadaannya dikendaki Allah Ta'ala, kerana redha dengan hukum yang dipilih oleh Tuhan yang maha besar dan maha tinggi. Tapi kita wajib redha dengan takdir. Takdir Allah Ta'ala jadikan kita ada buat dosa, itu kita wajib redha. Jangan kita salahkan takdir. Ustaz cakap boleh lah. Biasa macam tu lah. Kalau saya nasihatkan orang, ustaz cakap boleh lah, ustaz tak kena. Ustaz tak diuji dengan ujian yang berat macam saya, contoh kan. Biasa macam tu. Yalah, kita nak nasihat apa? Memang itulah nasihatnya, sabar. Ustaz boleh lah cakap sabar, ustaz tak kena. Habis saya nak suruh cakap apa? Nak cakap apa? Jangan sabar. Sabarlah. Saya pun, setiap orang ada ujian masing-masing. Baik. Jadi kalau dari segi benda tu takdir, Allah dah takdirkan kita pernah buat dosa, wajib itu redha. Wajib itu redha. Ya Allah, aku redha kau jadikan aku ni pernah buat dosa. Tapi aku berazam lah, tak nak buat lagi. Berazam. Jangan kita salahkan takdir. Ya Allah, kenapalah kau takdirkan aku macam ni, ya Allah. Itu kira okey lagi. Itu kira okey lagi. Kalau sampai yalah, menafi tak redha dengan takdir, maknanya menyalahkan Allah Ta'ala, boleh jatuh kufur. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Keadaan ni dalam keluarga saya pun pernah berlaku. Yalah, banyak perkara yang boleh buat kita stres kan. Lagi-lagi PKP. Banyak betul. Itu sebab kerajaan sediakan unit kaunseling dan sebagainya kan.
sebagai orang yang beriman kita wajib redha. Ada hikmah, percayalah ada hikmah, ada kebaikan di sebaliknya, cuma tak tahu. Ada yang tahu, ada yang tak tahu, ada hikmahnya. Baik, sambung. Mustahil lawannya, lawan sifat iradat, iaitu adanya sesuatu itu dengan ketiadaan kehendaknya. Lawan sifat iradat, sesuatu perkara itu berlaku bukan kehendak Allah, itu mustahil. Itu lawan sifat iradat. Allah Ta'ala tak macam tu. Segala perkara ni semua kehendak Allah, baik atau buruk. Seperti ada sesuatu itu dengan keadaan Allah terpaksa. Jangan kita iktikad percaya Allah Ta'ala ada ketika terpaksa. Aku tak nak takdirkan kau ni jahat, tapi dah kau asyik nak buat jahat je, terpaksalah bagilah kau buat jahat. Apa pula Allah Ta'ala macam tu? Tidak. Aku tak nak kau sembah berhala, tapi tak, kau degil sangat. Jawa kata berkudul. Berkudul ni apa? Macam getah scrap. Lama-lama dulu tahulah getah scrap tu. Getah scrap tu dia getah pokok getah, tarik tu kan, lepas puap, patah balik macam tu. Tak boleh dibentuk. Macam tu lah. Berkudul tu, degil. Allah Ta'ala tak nak orang sembah berhala, tapi macam mana degil nak juga sembah berhala, terpaksalah jadikan, takdirkan orang sembah berhala. Tak, Allah Ta'ala tak macam tu. Orang sembah berhala tu memang Allah yang kehendaki, memang Allah yang gerakkan. Itu dari segi tauhid ya tuan-tuan. Tauhid ni kita bahas kalau kereta, siapa yang jalankan kereta. Dari segi zahir, luaran kita nampak tayar. Kalau pergi bengkel, yang gerakkan kereta tu, mekanik cakap tu enjin lah bang. Tayar ni kalau pancit pun boleh jalan lagi lah, tapi tak elok lah. Enjin mesti ada. Tayar cantik, enjin tak hidup, tak guna bang. Jadi tauhid ni kita bahas tentang enjin, hakikat sebenar. Baik. Terlalai, Allah Ta'ala terlalai atau terlupa, tidak, atau wujud sesuatu itu dengan sebab atau dengan tabiat, bukan kerana Allah yang jadikan. Ini kenapa orang ni sembah berhala ni? Ni sebab dia gini-gini lah, keturunan apa semua, ataupun tabiat. Bukan, semuanya kehendak Allah, takdir Allah. Beza antara kedua ini, sebab dan tabiat, ialah yang wujud dengan bersebab itu hanya bergantung kepada sebabnya, sebab dan akibat. Bila didapati sebabnya, maka didapati musababnya. Sebab musabab, sebab atau punca dan kesannya, natijahnya, tanpa kaitan dengan yang lain. Seperti gerak anak jari, ia sebab bagi gerak cincin. Kalau yang pakai cincin ni, kita gerakkan jari kita, maka gerakkan jari, maka cincin pun bergerak sama. Sebabnya ialah gerak jari, kesannya ialah gerak cincin. Bila didapati yang pertama, didapati pula yang kedua. Sedangkan yang wujud dengan tabiat itu bergantung kepada ada syaratnya dan ketiadaan penghalangnya. Contohnya api, tiada menghanguskan melainkan jika bersentuh, dan tiada basah. Itu tabiat, hukum adat lah, hukum adat. Yang namanya api mesti kena. Kalau api jauh daripada periuk, memang tak terbakar atau tak panas. Kalau api ada basah, kena air, maka tak panas. Baik, jadi Allah Ta'ala yang jadikan segala perkara, bukan dengan sebab atau tabiat. Hukum mengiktikadkan sesuatu itu memberi bekas. Ini kita dah bahaskan kemarin, pada saya ceritakan tentang bab kisah Nabi Ibrahim tu. Kita ulang balik. Sesiapa yang mengiktikadkan, percaya bahawa sesuatu itu memberi bekas, memberi kesan dengan sebab atau tabiatnya, iaitu dengan zatnya, dirinya, maka tiada khilaf pada kufurnya. Maknanya kalau satu orang percaya
bahwasanya air itu yang menghilangkan dahaga, air itu yang membasahkan, bukan Allah. Kufur. Yang kedua, sesiapa yang mengiktikadkan bahawa kekuatan yang dijadikan padanya oleh Allah Ta'ala itu memberi bekas, memberi kesan, maka ia adalah orang yang fasik dan juga bid'ah. Siapa-siapa percaya Allah pinjamkan kuasa kepada makhluk, Allah pinjamkan kuasa pada air, maka dengan kuasa yang Allah pinjamkan itulah air menghilangkan dahaga, maka kata ulama ini akidah orang fasik, berdosa besar dan juga bid'ah. Rasulullah dan sahabat tak pernah berfahaman semacam ini. Yang ketiga, siapa yang mengiktikadkan Allah Ta'ala juga yang memberi bekas, tetapi menurut pandangan akalnya mesti bersama, tidak mungkin bersalahan dengan segala sebab yang biasa pada apa yang disertainya, maka orang itu jahil dengan hukum adat. Dia percaya Allah yang memberi kesan, air itu tak menghilangkan dahaga, Allah yang menghilangkan dahaga, tapi yang namanya air mesti basah. Dia tak boleh bertentangan dengan hukum adat. Boleh bawa kepada kufur, dia jahil hukum adat. Kenapa? Sebab ada perkara-perkara pelik yang mencari adat, seperti mukjizat. Kalau dia katakan Nabi Muhammad pernah membelah bulan sebagai tanda kerasulan, mana boleh bulan terbelah, nak pergi aja susah, lagi nak belah bulan. Tak ada. Sampai macam tu boleh jatuh kufur. Alhamdulillah min zalik. Dan yang keempat, sesiapa yang mengiktikadkan bahawa segala sebab itu baharu dan sebab tabiat dan kekuatan yang dijadikan Allah pada dunia itu tiada memberi bekas, dan dia mengiktikadkan sah berlaku menyalahi sebab musabab, kerana Allah juga yang memberi bekas, memberi kesan, seperti makan tapi tidak terdapat musabab seperti kenyang, maka orang inilah yang dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid, yang mendapat kelepasan dengan kurniaan Allah. Siapa-siapa percaya pada zahir pandangan mata kasar seolah-olah air menghilangkan dahaga, hakikatnya Allah yang hilangkan dahaga, bukan air. Cuma zahir pandangan mata kasar sahaja. Maka itulah tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kita kiaskan yang lain. Api itu membakar. Pada zahir pandangan mata kasar nampak seolah-olah api itu yang membakar, hakikatnya Allah yang membakar, Allah yang menghanguskan. Pisau tu pada zahir seolah-olah macam dia tu berkuasa memotong sendiri, tidak, Allah yang membelahkan, yang memotong. Seperti kisah Nabi Ibrahim kena bakar dengan Fir'aun, dengan Namrud, dicampak Namrud dalam api yang sangat besar. Nak campak Nabi Ibrahim tu pun pakai apa? Pakai lastik besar. Kenapa? Nak campak dekat-dekat, panas sangat. Maknanya api tu sangat panas. Bila tercampak Nabi Ibrahim dalam api, terbakar tali, Nabi Ibrahim tak terbakar. Kenapa? Sebab bukan api yang membakar, Allah yang membakar. Allah hendak membakar tali, tapi Allah tak nak membakar Nabi Ibrahim. Sebab itulah Nabi Ibrahim tak terbakar. Jadi kita Ahlus Sunnah Jamaah pegang dua perkara ni tuan-tuan. Zahir pandangan mata kasar atau zahir syariat, hakikat tauhid. Zahir makhluk yang memberi bekas, hakikatnya Allah yang memberi bekas. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang masuk isyak, syukurlah kandar ni beberapa perkara, mudah-mudahan nanti saya ulang lagi supaya lebih faham. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi